أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang telah menghimpunkan, menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin, yang mana kitab ini tuan-tuan telah disusun segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang kedua, iaitu taubat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujayd bi dhammim nun wa fathil jim Nujid wa fat Nujayd bi dhammin nun wa fathil jim Nujayd. Wa an Abi Nujayd Imran bin Husain Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya fada'a nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam waliyaha فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمار تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. Hadis yang ke-23 daripada Abu Nujayd. Siapa Abu Nujayd ini? Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang wanita daripada Junainah, daripada Juhainah, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil disebabkan dia berzina. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar, maka tegakkanlah hukuman hudud ke atas saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, kemudian berkata, berbuat baiklah kepadanya, dan apabila dia telah bersalin, maka bawalah kemari. Akhirnya walinya pun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa lama kemudian, Nabi SAW memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman hudud ke atas wanita itu. Pakaian-pakaiannya diikatkan kepadanya. Kemudian Nabi SAW
memerintahkan supaya wanita itu dihukum rejam. Kemudian Nabi SAW mengerjakan solat jenazah ke atasnya. Melihat keadaan itu, Umar Al-Khattab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, engkau mengerjakan solat jenazah atasnya ya Rasulullah, padahal dia telah berzina. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia telah benar-benar bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya dibahagikan kepada 70 penduduk Madinah tentu sudah mencukupi buat mereka. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada sikapnya yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang ke-23 ni tuan-tuan dalam bab taubat. Hadis ni diriwayatkan daripada Abi Nujaid. Abi Nujaid ni satu panggilan kepada salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Abu Nujaid ni tuan-tuan, bapa Nujaid, maknanya anak dia nama Nujaid. Anaknya nama Nujaid, lalu bapa dia dipanggil Abu Nujaid ataupun Abi Nujaid tadi kerana ada an sebelum dia. Sebabkan ada an sebelum dia dipanggil Abi. Kalau tak ada an dipanggil Abu Nujaid. Jadi sahabat ni dia ada anak nama Nujaid, akhirnya dipanggil dia sebagai Abu Nujaid. Cara baca dia Syekh sebut kat sini, cara baca dia dibaca dengan Dummah Nun Nujaid. Dummah Nun wa fathil jim. Nun pada Nujaid tu dibaca dengan baris depan, jim selepas daripada tu dibaca dengan baris atas ataupun fathah. Nujaid, bukan dibaca dengan najid ataupun nujid, tak, Nujaid. Siapa Abu Nujaid ni tuan-tuan? Nama sebenar Abu Nujaid ni ialah Imran bin Husain Al-Khuzai. Ini nama dia. Imran, anak lelaki Husain, bapa Imran ini nama dia Husain Al-Khuzai. Khuzai ni bangsa dia radhiyallahu anhu, Umar yang telah mereda Allah Subhanahu wa taala untuk kedua-duanya. Dia yang menceritakan tentang perihalnya. Dia kata satu hari tuan-tuan, salah seorang daripada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ni tuan-tuan daripada bangsa Juhainah. Dia datang jumpa Nabi, dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membuat pengakuan. Dia membuat pengakuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah berzina dan kini dia sedang hamil. Dia dah berzina, kemudian kini dia sedang hamil, dan diminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan ke atas diri dia. Lalu ketika itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali dia. Siapa wali dia? Ayah dia lah. Wali bagi seorang wanita ni ayah. Kalau ayah dia tak ada, adik-beradik lelaki ayah dia. Kalau tak ada adik-beradik ataupun ke atas, kalau tak ada ayah dia, tok dia. Tu dia. Kalau tak ada ayah dia, tok dia. Lepas tok baru, kalau tak ada tok, barulah adik-beradik lelaki ayah dia. Macam tu turutan dia. Kecuali kalau ada tok lagi atas. Ada tok dia, tok atas, tu wali bagi wanita. Tapi kalau ke atas tak ada dah tuan-tuan, baru dia pergi kepada adik-beradik lelaki ayah. Baru pergi ke sana. Kalau tak ada adik-beradik lelaki ayah, barulah dia pergi kepada adik-beradik lelaki dia. Tu wali dia. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan, dia panggil wali dia. Wali bagi wanita ni, dan dia minta, Rasulullah SAW minta kepada wali dia supaya jaga elok-elok wanita ni. Maksud jaga elok-elok ni tuan-tuan, layani sebaik mungkin, kerana dia ni dalam keadaan hamil. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Berbuat baiklah kepadanya. Dia pelihara elok-elok. Apa yang sepatut diberikan bagi seorang wanita hamil ni, diberikan elok-elok. Berikan hak dia. Sampailah satu ketika wanita tadi tuan-tuan melahirkan anak. Setelah dia melahirkan anak, barulah dia datang lagi menemui Nabi SAW. Dia minta supaya Nabi SAW mengambil tindakan ataupun hukuman ke atas dirinya. Akhirnya Rasulullah SAW mengenakan hukuman rejam ke atas dia, di atas tindakan zinanya tadi.
Lalu tuan-tuan, selepas daripada itu, selepas dikenakan hukuman rejam tadi, wanita tersebut dimandikan, dikapankan, sampailah disembahyangkan. Jadi waktu disembahyangkan jenazah tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab dia menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa masih engkau melakukan ataupun mensolatkan wanita ini sedangkan dia dalam keadaan berzina? Dia punya dosa berzina." Lalu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya wanita ini dia telah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya taubatnya itu jauh lebih baik daripada 70 orang ahli Madinah. Cuba bayangkan tuan-tuan, taubat wanita ni, wanita yang berzina ni, Rasulullah kata jauh lebih baik daripada 70 orang ahli Madinah. Terus diam tuan-tuan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan terus Nabi SAW perintahkan supaya terus menguruskan jenazah tadi. Ini tuan-tuan bagaimana Nabi SAW nak gambarkan keadaan orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sebagaimana perbincangan kita yang lalu, kita tak boleh tuan-tuan mengambil hukuman ke atas orang lain, bukan hak kita. Apatah lagi tuan-tuan, di antara perkara yang dilarang oleh Islam, dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ribah, namimah. Ribah ni apa tuan-tuan? Mengumpat, menggunjing, bawa cerita satu ke satu, bawa aib orang, cerita orang. Ni dilarang tuan-tuan, bukan hak kita. Apatah lagi nak menghukum orang yang berzina. Contoh, kita dapat tangkap dia berzina, jadi kita nak hukum, ke hak kita nak menghukum dia. Yang nak menghukum dia tu tuan-tuan adalah pemerintah, hakim. Tu hak dia, bukan hak kita. Nak pukul dia, nak pijak dia. Apatah lagi kalau ada ahli kerabat, anak dan sebagainya tuan-tuan yang berzina, ke hak kita nak menghalau dan sebagainya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik kita, bahawa kita apabila menemui situasi keadaan tadi, Rasulullah panggil wali dia. Dan Rasulullah SAW perintahkan kepada wali tadi supaya menjaga dan memelihara wanita tadi dalam keadaan baik. Berbaiklah dengan dia, jaga elok-elok, Rasulullah kata, sampailah dia bersalin. Kerana situasi keadaan dia hamil tadi tuan-tuan, itu dah satu part yang lain. Dia hamil itu satu part yang lain. Tanggungjawab kita menjaga dan melihat hak dia sebagai seorang wanita yang sedang hamil. Tentang dosa dia berzina itu di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita untuk menghukum dia berzina tadi tuan-tuan. Bukan hak kita. Kalau dia bertaubat, itu dia dengan Allah. Itu sebabnya dosa orang berzina ni tuan-tuan secara jelas disebut, dosa orang berzina ni dosa di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah untuk menerima taubat dia dan sebagainya, itu terpulang pada Allah lah, bukan hak kita. Cuma bagi hakim, kewajipan ke atas hakim itu terpulang pada hakim untuk mengambil tindakan. Itu sebab kalau kita lihat tuan-tuan, di Madinah tuan-tuan, sewaktu keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang berzina ni Rasulullah ambil tindakan tuan-tuan tak lebih daripada 6 orang. Cuba bayangkan, selama Islam mentadbir 10 tahun di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil iqab orang berzina ni tuan-tuan tak lebih daripada 6 orang. Itu pun tuan-tuan 6 orang tu tuan-tuan bukan Rasulullah pergi cari. Tak. Sebab dalam bab ni tuan-tuan, dalam isu ni, bukan kita pergi mencari benda-benda ni, tetapi mereka sendiri yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta pada Nabi, merayu, bukan minta, merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengambil tindakan hukuman ke atas diri dia. Sebab apa tuan-tuan? Dia rasa bersalah dan dia harapkan supaya dengan hukuman yang dijatuhkan ke atas dirinya sewaktu berada di atas dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan akhirnya besok di akhirat Allah berikan kelapangan ke atas diri dia. Ini yang mereka letakkan dalam diri mereka ni tuan-tuan. Bukannya Rasulullah pergi tanam mata-mata, pergi letakkan polis dan sebagainya untuk cari orang berzina. Tak tuan-tuan. Tapi mereka sendiri yang datang atas dasar keimanan dan keyakinan mereka terhadap azab ataupun hisab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebabnya Islam, hukum Islam ni tuan-tuan, hukum hudud, hukum qisas,
Dia bukan menghukum, tetapi dia mengajar nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri seseorang. Itu sebabnya kalau kita lihat tuan-tuan, cukup berbeza di antara hukuman yang telah ditetapkan oleh Islam dan hukuman yang ditetapkan oleh manusia. Kita kalau tengok hari ni tuan-tuan, realiti hari ni, contoh kita buat aduan ke polis, buat report polis. Apa contoh dia? Contohnya kita buat report polis, kita kata orang ni mencuri. Mencuri lah kata, ataupun merompak. Si A ni merompak rumah saya, kita kata. Lepas tu kita buat aduan polis. Polis pun pergi tangkap perompak tadi. Dia betul ke, dia tak betul ke tuan-tuan, dia kena masuk lokap dulu. Kan? Ini realiti. Dia betul ke, dia tak betul ke, dia masuk lokap dulu tuan-tuan. Bila dia masuk lokap tuan-tuan, cuba bayangkan, kena pula ada mahkamah. Sekarang ni duduk dalam lokap, berulang-alik ke mahkamah tu, kena duduk dalam lokap. Jadi bila dah duduk lokap tuan-tuan, mungkin mahkamah tu tergantung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berulang lokap mahkamah, akhirnya dah 5 tahun duduk dekat dalam lokap tadi. Rupa-rupanya mahkamah kata dia tidak dijatuhkan hukuman, tak didapati bersalah. Cuba bayangkan tuan-tuan, 5 tahun duduk mahkamah tak ada apa-apa. Duduk dalam lokap 5 tahun tu tuan-tuan, tak ada apa-apa, tanpa kesalahan, tanpa apa. Betapa teruknya tuan-tuan hukuman yang dijatuhkan ataupun yang direka oleh manusia. Tapi hukum Islam tuan-tuan, bila seseorang itu dia buat saja aduan tuan-tuan, hakim wajib ke atasnya menilai dan memeriksa terlebih dahulu orang yang membuat aduan tadi. Orang yang buat aduan tu dulu, dia akan cek dulu orang ni siapa dia, fasik ke tak fasik, kena tak kriteria dia sebagai seorang saksi, betul ke tak betul aduan dia dan sebagainya. Dia dulu diperiksa. Kalau katalah aduan dia tu salah, didapati bersalah aduan dia, dan karakter dia sebagai saksi, katalah orang yang mengadu tu tak kena karakter, dan mungkin dia ni orang fasik, dan dia mungkin ada dosa-dosa yang dia buat dan sebagainya, akhirnya tuan-tuan hukuman yang pertama dijatuh ke atas dia. Itu yang dikenakan sebatan 80 kali sebatan bagi orang yang membuat aduan dalam keadaan aduan dia palsu ataupun didapati aduan itu salah. Cuba bayangkan, ni hukum Islam tuan-tuan. Bagi orang pula yang kena diadukan tadi tuan, dibuat aduan, kena buat apa panggil? Orang yang kita kata apa? Siapa? Yang dituduh. Orang yang dituduh ni pula tuan-tuan, kalau katalah dia mengingkari, dia kata tak, saya tak buat, mana ada. Jadi panjanglah cerita dia. Itu pun setelah pemeriksaan dibuat terlebih dahulu kepada orang yang membuat aduan. Bagi orang yang dituduh pula, setelah dia betul-betul dipastikan tuduhan dia tu benar dan sebagainya, dan orang yang melakukan tuduhan tadi, orang yang buat aduan tadi memang betul, barulah orang yang tertuduh tadi dipanggil dan buat pemeriksaan ke atas dia. Pertama sekali ditanya. Kalau dia buat pengakuan, barulah diambil tindakan. Kalau dia buat tak ada pengakuan dan tak ada saksi tuan-tuan, maka dia dilepaskan. Habis kalau betul dia mencuri, lepaslah. Itu kan soalan kita. Habis kalau betul dia mencuri, lepaslah. Tuan-tuan, hidup kita ke atas dunia tuan-tuan. Hidup kita dekat akhirat. Jangan lupa akhirat besok ada tempat hisab. Ya Allah Ta'ala sebut inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali. Siapa kami? Allah. Siapa mereka? Kita. Summa inna alaina hisabahum. Dan kemudian kewajipan ke atas kami menghisap segala amalan mereka. Ya Allah Ta'ala sebut Maliki Yaumiddin, raja segala raja pada hari akhirat besok. Disebabnya dekat akhirat besok tuan-tuan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan sebesar zarah kebaikan, maka Allah SWT akan balas baik. Sesiapa yang melakukan sebesar zarah kejahatan, maka Allah SWT akan balas tuan-tuan azab yang sangat pedih. Sebabnya dunia ini adalah tempat ujian.
sejauh mana kita menimba ataupun membina keimanan dan keyakinan. Islam meletakkan garis panduan supaya umatnya, penganutnya berjalan dalam atas dasar iman dan takutkan Allah, risaukan akhirat. Akhirnya golongan-golongan inilah tuan-tuan yang lahir datang menemui Nabi SAW, membuat pengakuan kepada Nabi supaya diambil hukuman, kerana harapan mereka bila tika mana mereka dihukum di dunia tuan-tuan, besok ke akhirat Allah SWT setidak-tidaknya kalau katalah hukum pun tidaklah seberat sebagaimana orang yang melepasi hukuman di dunia. Ini bagaimana Islam mengajar kita. Kenapa tuan-tuan? Nak gambarkan Islam itu bukan menghukum, tetapi Islam itu mendidik dan mentarbiah umatnya supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan benar-benar keimanan dan keyakinan yang benar. Ini tuan-tuan. Dan yang keduanya tuan-tuan, daripada hadis Nabi SAW ini, Nabi ajar pada kita orang yang telah bertaubat. Bukan masa untuk kita mengungkit-ungkit dosa dia. Sebab kalau kita lihat pada hadis yang lain tuan-tuan, di antara perkara yang dilarang oleh Nabi SAW ialah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Ini sangat-sangat. Bahkan kalau kita lihat pula daripada kisah Qarun. Dalam kisah Qarun ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, ada satu terselit kata-kata dekat situ yang Allah Ta'ala larang kita daripada mengungkit-ungkit kesilapan orang lain. Kisah Qarun tu tuan-tuan, tuan-tuan buka dalam surah Qasas. Wallahu alam, tak ingat malam tu. Kisah Qarun. Jadi ada satu ayat dekat situ dalam kisah Qarun tadi, Allah Ta'ala bicarakan jangan disebut-sebutkan lagi kesilapan orang-orang terdahulu. Ini Allah Ta'ala larang tuan-tuan. Sebab kita tak tahu sejauh mana bagaimana keadaan mereka. Mungkin yang kita nampak kesilapan mereka, mungkin kita nampak kesalahan mereka, tetapi kita tak tahu bahawa di sebalik itu mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hak kita untuk mencerita aib orang. Bukan hak kita untuk mencerita aib orang. Bagi kita yang tahu tuan-tuan, cukup hanya sekadar pengetahuan kita, mengambil ibrah, pengajaran dan sempadan untuk kita sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Jangan sampai kita melakukan sedemikian apatah lagi bersangka buruk. Tu lain-lain tu tuan-tuan, keadaan tu. Pertamanya, kita minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala tidak uji kita sebagaimana dia Allah Ta'ala uji. Dan yang kedua tuan-tuan, kita harap Allah Ta'ala lindung hati kita, jangan terjatuh ataupun terjerumus dalam sikap bersangka buruk. Itu mungkin juga sebab kita tak tahu kedudukan dia. Kita tak tahu. Itu sebabnya saya sering kali nukilkan kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sering kali tuan-tuan, Imam Ghazali kata apa? Sesungguhnya orang yang melakukan ibadah, orang yang duduk dalam ketaatan, orang yang duduk dalam ketaatan ni, Imam Ghazali kata kena jauh lebih berhati-hati daripada orang yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh lebih kena berhati-hati dibandingkan orang yang melakukan maksiat pada Allah SWT. Kenapa tuan-tuan? Orang yang melakukan maksiat, dia berzina, dia minum arak, dia buat benda-benda perkara yang Allah SWT larang, dia tahu itu benda maksiat, itu perkara yang Allah Ta'ala larang, dan akhirnya tuan-tuan dia mudah untuk bertaubat pada Allah SWT. Berbeza dengan golongan yang taat, yang berulang-alik lakukan solat dan sebagainya. Bagus tak tuan-tuan? Bagus. Satu part bagus. Tapi Imam Ghazali kata, dalam keadaan kita duduk dalam zon selesa melakukan ibadah pada Allah SWT ini, jauh perlu berlipat ganda kita berhati-hati, kerana ditakuti kita rasakan keselesaan ketaatan tadi, hakikat sebenarnya hati kita duduk dalam keadaan maksiat. Rasa takabur, rasa ujub, sam'ah, rasa diri baik. Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya buat baik, tetapi Allah SWT sangat-sangat larang kita daripada rasa baik tuan-tuan. Ini kena ingat. Itu sebabnya tuan-tuan, ulama tafsir sebut bahawa tangisan kemuncak tanda pengabdian seseorang itu kepada Allah SWT, kemuncak tanda pengabdian seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila tika mana dia boleh menitiskan air mata taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemuncak tuan-tuan, kemuncak hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila tika mana dia boleh menitiskan air mata taubat. Saya tanya tuan-tuan, siapa yang boleh menitiskan air mata taubat?
Ahli taat ke ahli maksiat? Ahli taat ke ahli maksiat? Nah tuan-tuan, ni soalan dia. Dua-dua? Dua-dua? Dua-dua boleh? Saya bawa contoh di antara suami dan di antara dua suami. Saya bawa dua contoh di antara dua suami. Suami A, tuan-tuan, rumah tangga dia tak pernah tergigit lidah. Suami ni baik sangat, tak pernah buat salah, tuan-tuan. Tak pernah buat salah. Dan isteri tak pernah terasa hati dengan suami tadi. Rasa-rasanya, tuan-tuan, suami tadi boleh cium tak lutut isteri. Suami B, tuan-tuan, dia ni nakal. Kadang-kadang terkantoi WhatsApp dia. Dia ni nakal. Kejap-kejap buat silap, minta maaf. Kejap-kejap buat silap. Sampailah satu hari, tuan-tuan, suami tadi buat silap, rasa dosa sangat dengan isteri. Saya tanya, di antara suami A dengan suami B, suami mana yang sampai dia boleh peluk isteri dia dengan sungguh-sungguh peluk, sungguh-sungguh minta maaf? A ke B? Suami yang tak pernah buat silap ke suami buat silap? Suami buat silap. Orang kalau tak buat kesilapan, tuan-tuan, dia tak akan boleh menitiskan air mata taubat, tuan-tuan. Ini bukan bermakna ulama suruh kita buat maksiat, tidak. Tetapi tuan-tuan, bagi ahli taat yang duduk dalam zon selesa, dia perlu beringat dan berhati-hati setiap langkah dia, supaya ditakuti takut hatinya dalam keadaan maksiat. Dan dalam masa yang sama pula, jangan dia memandang remeh kepada orang yang melakukan maksiat. Allah SWT perintahkan kepada kita supaya menegur orang buat maksiat, tetapi Allah Ta'ala larang ke atas kita daripada menghukum orang yang buat maksiat. Apatah lagi menggonjeng dan membawa cerita. Setiap aib yang kita ketahui, wajib ke atas kita untuk tutup, tuan-tuan. Bukan kita, dengar tak semalam, lepas tu terus kita pun mandang remeh, mandang sinis. Ni sebagaimana kisah ni, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain pula, lepas dia perempuan berzina ni, tuan-tuan, diuruskan jenazah dia. Waktu pengurusan jenazah ni, riwayat lain pula, waktu perempuan wanita berzina ni diuruskan jenazah dia, Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW terpandang muka para sahabat dalam keadaan memandang sinis. Menguruskan jenazah tadi dalam keadaan muka sinis, macam mencebik. Akhirnya Rasulullah SAW keluar ke kenyataan, sesungguhnya taubat wanita ini jauh lebih baik daripada 70 orang ahli Madinah. Bila dengar je kata-kata sahabat, kata Nabi SAW tadi, ketika itu para sahabat terus berubah muka dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya, tuan-tuan, bukan hak kita. Jangan kita rasakan kita duduk zon selesa, kita dah selesa. Tak. Sebab secara jelas Nabi SAW sebut, bukan kebaikan dan ketaatan kita ni, tuan-tuan, yang menjadi ukuran besok kita senang ataupun kita bahagia di akhirat, tetapi penghujung kematian kita, ajal kita tu, tuan-tuan. Di situ yang dapat kita lihat baik ataupun tidak besok kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal kita. Dan ajal kita tu pula, tuan-tuan, ada hubung kait pula dengan kehidupan yang kita lalui. Bukannya solat, puasa, zakat, haji saja, tuan-tuan, tetapi hati yang kita bawa tadi. Adakah hati yang sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT, ataupun hati yang mungkin solatnya hebat, puasanya hebat, tapi hatinya dalam keadaan sakit. Ini berhati-hati. Itu sebabnya Rasulullah SAW sendiri pun menegur Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila tika mana Sayyidina Umar tadi, tuan-tuan, ditanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa masih lagi kau solatkan jenazah ke atas wanita ini? Solatkan jenazah ke atas wanita ini sedangkan dia berzina. Rasulullah kata, sungguhnya taubat wanita ini jauh lebih baik daripada 70 ahli Madinah. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang ke-24, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala
law anna li ibni adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-24 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak Adam memiliki emas satu lembah, pasti ia masih menginginkannya. Seandainya dia memiliki dua lembah, dan tidak akan dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ini tuan-tuan, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni maknanya hadis ini diriwayatkan ataupun ditashihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tanpa ada perbezaan matan hadis sekalipun. Ni tuan-tuan. Jadi hadis yang ke-24 ni tuan-tuan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, anak Adam ni kalau katalah dia memiliki emas satu lembah sekalipun, maka dia akan nak lagi, dia akan menginginkan lagi. Ini sifat anak Adam. Lalu kalau katalah dah diberikan dua lembah sekalipun, satu lembah tu tuan-tuan, dia dapat emas satu lembah, dia akan ada keinginan untuk nakkan dua lembah. Jadi kalau katalah nak dua lembah sekalipun, Nabi kata sampai penuh mulut dia sekalipun, maka tidak ada benda lain yang masuk dalam mulutnya kecuali tanah. Apa maksudnya? Penghujungnya tuan-tuan, bagaimana keadaan sekalipun tinggi keinginannya terhadap emas tadi, akhirnya dia tetap akan mati. Itu yang digambarkan oleh Nabi SAW. Nak emas macam mana, nak hebat macam mana pun tuan-tuan, lebih kurang bahasa dia macam ni. Nak hebat macam mana pun tuan-tuan, nak rumah besar macam mana, nak kereta besar macam mana sekalipun tuan-tuan, harta sebanyak mana sekalipun, tetap akhirnya dia akan mati. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata apa? Maka Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi sebesar mana sekalipun dosa yang kita buat, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam Quran banyak ayat-ayat yang Allah Taala perintahkan kepada kita supaya beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti setiap perintah Allah ke atas kita untuk bertaubat dan beristighfar tadi, pasti Allah Taala tutup dengan kata-kata aku Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahimah. Ataupun dalam surah Nuh Allah Ta'ala sebut fastaghfiru rabbakum, maka minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu. Innallah fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun. Minta ampun dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala itu tuan-tuan memang menanti-nantikan kita minta ampun pada Allah. Biarlah sebesar mana sekalipun dosa yang kita lakukan tuan-tuan, selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah SWT, maka bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala akan menerima taubat kita tuan-tuan. Itu maksud dia. Jadi minta ampun. Ini lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita mengalami situasi keadaan kesulitan. Bahkan kalau kita buka satu angle lain pula tuan-tuan, para ulama' memberikan peringatan kepada kita bahawa kesulitan dan kepayahan kita dalam melalui kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan, punca utamanya adalah bermula daripada dosa. Bermula daripada dosa. Allah sempitkan kita, Allah Ta'ala susahkan kita, harga barang naik. Ni tuan-tuan, ni jelas, harga barang naik, susah sangat. Ni pula tuan-tuan, dulu RM50 boleh dapat satu troli dulu. Sekarang satu apa? Satu botol. Sekarang satu botol je tuan-tuan, RM50 minyak. Hari ni saya pergi kedai makan tuan-tuan, tokey kedai makan, dia mengeluh. Ustaz, dia kata macam mana ni ikan goreng, ikan goreng, sambal goreng, semua pakai minyak. Saya kata dah lah bang, tak payah pakai goreng-goreng dah kak. Dia kata sekarang ni pakai rebus, sambal rebus, ikan rebus. Jadi tuan-tuan, secara jelas sebenarnya hakikatnya, memang yang mungkar tetap mungkar. Yang mungkar wajib ke atas kita untuk kita depani. Ini wajib kita depani, wajib kita lawan benda mungkar, wajib kita tegur. Itu kewajipan ke atas kita. Tetapi dalam masa yang sama, dalam angle kacamata tasawuf pula tuan-tuan, kita kena kembali bertaubat pada Allah.
Subhanahu wa taala. Hakikatnya tetap Allah yang datangkan sedemikian. Bila Allah datangkan sedemikian, tuan-tuan, tidak ada jalan lain kecuali punca dan sebab utamanya adalah berpunca daripada dosa dan kesilapan kita, kelalaian kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, mudah je tuan-tuan. 2 tahun Allah berikan peringatan kita melalui musibah besar ni tuan-tuan. Apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan setelah 2 tahun ni tuan-tuan? Adakah semakin taqarrub dengan Allah ataupun semakin kita lalai daripada mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka secara jelas tuan-tuan, purata yang paling banyak tuan-tuan, kita lalai, kita reka. 2 tahun tu, 2 tahun Allah Ta'ala uji kita, 2 tahun Allah SWT berikan peringatan kepada kita tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala lepaskan kita daripada musibah ni bulan 11 tahun lepas tuan-tuan, semua orang dah boleh bebas. Boleh bebas lah jalan, semua dah boleh. Jadi betul-betul tuan-tuan macam kambing lepas daripada kandang. Yang lalai makin lalai, yang leka makin leka, yang lawan Allah makin lawan Allah, makin kuat. Jadi tuan-tuan, tak mustahil naiknya harga barang ni salah satu punca adalah bala daripada Allah supaya kita balik semula, untuk kita kembali pada Allah. Ni kita tak tahu lagi apa yang Allah Ta'ala nak datangkan lagi lepas ni tuan-tuan. Itu sebabnya tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Pertama sekali adalah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan belum? Kemudian tuan-tuan, yang terakhir, hadis yang terakhir dalam bab taubat. Ini kita habiskan malam insya-Allah. Hadis yang ke-25, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah ala qatil fayuslima fayustashhadu, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah yang Maha Suci telah tertawa melihat keadaan kepada 2 orang yang salah seorang daripadanya. Azan? Oh, belum bunyi lagi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci tertawa melihat kepada 2 orang yang salah seorang daripadanya membunuh yang lain, kedua-duanya masuk syurga. Yang ini berperang di jalan Allah lalu mati terbunuh, kemudian Allah mengampuni orang yang membunuh, dia masuk Islam dan kemudian mati syahid. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan, hadis yang ke-25 ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata bahawa Allah SWT tu tertawa melihat keadaan 2 lelaki yang membunuh. Melihat keadaan 2 lelaki yang membunuh, Allah tertawa. Lalu Nabi SAW pun menceritakan bagaimana keadaan 2 lelaki tadi. Allah Ta'ala tertawa melihat kedua-dua lelaki tadi membunuh. Yang pertama Nabi kata dia terbunuh dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lelaki ni dia membunuh. Yang pertama, lelaki tadi Allah Ta'ala ketawa sebab dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pun masuk syurga. Lelaki yang kedua pula, dia bunuh lelaki tadi. Ketika jihad fisabilillah tadi, dia bunuh lelaki tadi. Mungkin waktu itu dia belum Islam. Dia bunuh lelaki tadi tuan-tuan. Kemudian setelah di Islam tuan-tuan, dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pula mati dibunuh. Lalu Allah Ta'ala pun suka terhadap dia. Dalam keadaan dia bertaubat. Ini gambaran tuan-tuan. 2 lelaki dia membunuh. 2 lelaki dia membunuh macam tu. Azan. Allah.
Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadis yang ke-25 ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut bahawa Allah SWT itu ketawa melihat gelagat dua orang lelaki yang membunuh dan akhirnya kedua-dua ni masuk syurga. Yang membunuh masuk syurga, yang kena bunuh tu pun masuk syurga. Peristiwa ni berlaku tuan-tuan ketika peperangan di antara muslim dengan non-muslim. Lalu yang muslim tadi dia kena bunuh dengan non-muslim tadi. Yang muslim tadi kena bunuh, mati syahid, masuk syurga. Itu dah memang tentulah. Jadi yang membunuh dia pula tuan-tuan, dia Islam, lepas dia membunuh tadi dia masuk Islam, kemudian dia bertaubat pada Allah SWT, lalu terjadi peperangan, dia pula syahid. Dia pula kena bunuh tuan-tuan. Akhirnya dia masuk dalam syurga Allah SWT. Walaupun pada awal tu tuan-tuan dia bunuh lelaki tadi. Ini nak gambarkan tuan-tuan, tu yang disebutkan Nabi kata apa? Yang membunuh masuk syurga, yang kena bunuh pun masuk syurga. Yang membunuh, yang kena bunuh masuk syurga, tu dah tentu dia mati syahid. Yang membunuh dia pula tuan-tuan, dia membunuh ketika tu dia membunuh, tapi selepas dia membunuh di Islam dan dia bertaubat. Jadi di sini tuan-tuan Nabi SAW nak gambarkan sebesar mana sekalipun seseorang itu dosa dia, apatah lagi sampai tahap dosanya tadi tuan-tuan membunuh orang muslim. Membunuh orang muslim ni tuan-tuan satu dosa yang sangat besar. Jadi sekalipun dia tu membunuh seorang muslim, lalu di Islam dia bertaubat pada Allah SWT, maka ketika itu Allah Ta'ala terima taubat dia, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa dia yang telah lalu.
Jadi ini Nabi nak ajar pada kita supaya kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, dan sebesar mana sekalipun dosa yang kita lakukan, insya-Allah pasti Allah Taala akan ampunkan dosa kita. Wallahu taala alam. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu Taala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang tidak baik itu menjadi kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan salat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah